Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Insya-Allah kita akan meneruskan pengajian di dalam kitab Al-Luma' karangan Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allif wa Allahu nafa'a bihi wa bihi fid dharain. Amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Babu ma yaqtadi al-amru min al-ijab. Idza tajarradat sighatul amri اقتضت الوجوب في قول أكثر أصحابنا ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال تقتضي الوجوب بوضع اللغة ومنهم من قال تقتضي الوجوب بالشرع ومن أصحابنا من قال يقتضي الندب وقال بعض الأشعرية لا تقتضي الوجوب ولا غيره إلا بدليل وقالت المعتزلة الأمر يقتضي إرادة الفعل فإن كان ذلك من حكيم اقتضى الندب وإن كان من غيره لم يقتضي أكثر من الإرادة والدليل على أنها تقتضي الوجوب قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Nah, sekarang kita akan bicarakan ini tentang berkenaan dengan fi'il amr. Dibahas ini adalah berkenaan dengan fi'il amr. Kalau kita ada fi'il amr, ini yang pertama sekali penulis ini mengatakan, adakah fi'il amr ini membawa maksud wujub, yakni kewajipan? Yakni kalau Allah Subhanahu wa taala yakni berfirman dan menggunakan fi'il amr ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan siratu amrin. Jadi ini yang pertama sekali penulis mengatakan idza tajarradat siratul amri. Yakni maksudnya kita ada siratul amri sahaja. Dia mengatakan iqtadatil wujub fi qawli aksai ashabina, yakni sebahagian besar daripada ashab kami dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan ia membawa kewajipan. Yakni maksudnya kalau kita ada ayat Al-Quran yang bermula dengan fi'il amr ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'il amr dan kita tidak ada dalil yang menunjukkan dia tidak wajib, maka asalnya wajib. Asalnya adalah wajib. Selepas itu beliau mengatakan dan ulama kita berbeza pendapat berkenaan dengan perkara ini. Sumakhtalafu haula'i faminhum man qal yaqtadil wujub biwad'il lurah. Adakah kewajipan ini mereka yang mengatakan wajib, adakah asalnya balik kepada bahasa ataupun balik kepada syarak? Yani apa maksudnya? Sekarang kalau kita balik kepada bahasa Arab ini, kalau kita menggunakan fi'il amr, adakah kita memaksudkan kewajipan? Yani misalan satu orang ini dia perintah orang lain mengambil air dalam segi bahasa, adakah maksudnya dia mewajibkannya? Yani kalau perbuatan ini tidak dilakukan, orang itu akan mendapati dia tidak akan sayang kepadanya ataupun dia tidak akan suka yang ini kepadanya. Jadi ini dalam segi bahasa, ini semua nanti beliau akan membicarakan. Ataupun ini dia dalam segi syarak. Yakni maksudnya hukum syarak sendiri meletakkan bahawasanya kalau sekiranya ada fi'il amr ini membawa yakni makna kewajipan. Jadi ada perbezaan ini di kalangan ulama kita berkenaan dengan adakah ini balik kepada bahasa Arab itu sendiri ataupun ini dibalik ini kepada hukum syarak. Wa minhum man qala yaqtadil wujub bi syar'i. Jadi ada khilaf, ada sebahagian mengatakan bahasa, ada sebahagian mengatakan syarak. Wa min ashabina man qala yaqtadin nadba. Ada sebahagian ini pula mengatakan kalau ada fi'il amr dia membawa makna mandub, tak semestinya wajib. Tak semestinya wajib. Ini seperti mana yang beliau mengatakan wa qala ba'dul asy'ariyah. Sebahagian daripada ulama Asy'ariyah yang dimaksudkan di sini adalah Al-Imam Abdul Hasan Asy'ari dengan Al-Imam Baqilani. Al-Imam sendiri, yakni Al-Imam Abdul Hasan Asy'ari sendiri dan Al-Imam ini Baqilani, mereka mengatakan la yaqtadil wujub wala ghairahu illa bidalil. Bila kita ada fi'il amr, dia tidak membawa makna wajib, melainkan kalau kita ada dalil yang menunjukkan ialah wajib. Tapi kalau sekiranya tidak ada dalil, kita tidak menganggapnya sebagai wajib. Jadi ada tawakuf.
Ada tawakuf. Tawakuf ini maksudnya apa? Kita tidak akan meletakkan apa-apa hukum sehingga kita mendapatkan dalil yang sepenuhnya untuk kita menentukan sama ada amar ini membawa kepada kewajipan ataupun tidak membawa ini kepada kewajipan. Selepas itu beliau membicarakan ini tentang Mu'tazilah. Ini kita nak kena pay attention sedikit ya. Sebab ini masalah akidah. Ini seperti mana kita belajar dalam ilmu akidah, seperti mana dalam kitab Kharidah Bahiyah. Mu'tazilah, mereka ini beriman bahawasanya wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala melakukan apa yang baik. Mereka mengatakan wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala melakukan apa yang baik. Maka Ahlus Sunnah berbeza dengan mereka tentang perkara ini. Bagaimana kamu wahai Mu'tazilah mengatakan wajib bagi Allah melakukan sesuatu? Ini adalah kurang adab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala diwajibkan melakukan sesuatu? Jadi ini adalah perbezaan kita dengan Mu'tazilah. Jadi mereka mengatakan tiap-tiap perkara yang baik wajib Allah melakukannya. Dan tiap-tiap perkara yang tidak baik Allah tidak boleh melakukannya. Itu sebab mereka apabila membahaskan tentang perbuatan maksiat, apa mereka mengatakan? Yakni manusia apabila melakukan maksiat, mereka mengatakan itu adalah perbuatan manusia, bukan perbuatan Allah. Sebab mereka mengatakan mustahil Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan perbuatan maksiat. Ini juga daripada perbezaan dengan kita. Sebab ini fahaman mereka adalah kebaikan dan keburukan. Apa yang wajib ini bagi Allah melakukan kebaikan, bukan keburukan. Maka keburukan daripada manusia itu sendiri, daripada perbuatan ini manusia. Ini yang dalam ilmu akidah kita panggil at-tahsin wa taqbih. Tahsin, takbih. Mereka mengatakan wajib Allah melakukan apa yang baik, dan wajib Allah meninggalkan apa yang tidak baik. Dan baik yang tidak baik balik kepada akal. Mereka mengatakan bagaimana kita nak menentukan satu perkara baik ataupun tidak baik? Ini adalah fahaman sangat bahaya. Mereka mengatakan balik kepada akal. Jadi akal ini adalah asal untuk kita menentukan sama ada perkara itu baik ataupun tidak baik. Selepas itu wajib Allah melakukan yang baik. Boleh faham insya-Allah? Sekarang kita lihat apa penulis mengatakan. Dia mengatakan waqalatil mu'tazilatu al-amru yaqtadi iradatal fi'li. Jadi pertama sekali Mu'tazilah mereka mengatakan perintah dengan kehendak sama. Ini lagi satu masalah ini Mu'tazilah. Mereka mengatakan apabila kita perintah sesuatu dan kita kehendak sama, maka mereka tidak membezakan di antara perintah dengan kehendak. Dia tidak membezakan di antara perintah ini dengan kehendak. Kita Ahlus Sunnah, kita membezakan. Ini yang kita belajar dalam akidah. Allah Subhanahu Wa Taala ini dia memerintahkan. Allah Subhanahu Wa Taala dia memerintahkan, tapi dia tidak berkehendak. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dan dia berkehendak. Maka Mu'tazilah mengatakan perintah ini sama dengan kehendak. Selepas itu beliau mengatakan fa in kana dzalika min hakim. Kalau perintah itu datang daripada hakim. Siapakah yang dimaksudkan hakim di sini? Mereka menamakan Allah ni hakim. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia melakukan hanya yang baik dan dia tidak melakukan yang tidak baik, maka dia adalah hakim. Jadi perkataan hakim ini adalah istilah ini Mu'tazilah. Istilah ini Mu'tazilah bagi fahaman tahsin dengan takbih. Jadi dia mengatakan kalau ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala iqtadatin nadba, dia membawa makna mandub. Wa in kana min ghairihi lam yaqtadi aktsara min al-iradah. Tapi kalau selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada beza di antara perintah dengan kehendak. Wa dalilu ala annaha taqtadil wujub. Selepas itu penulis ini mengatakan, apakah dalil kita mengatakan perintah membawa kepada kewajipan? Apakah yang ini dalilnya? Maka beliau mengatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, laula anna syaqqa ala ummati la amartum bisiwaki 'inda kulli salah. Ini hadis ini diulang lagi ya. 2 minggu lepas juga kita bicara tentang hadis ini.
Jadi Nabi SAW mengatakan, kalaulah kerana aku tidak mahu membebankan umatku, maka aku akan perintahkan. Jadi perkataan di sini adalah perintah. La amartuhum, aku akan perintahkan mereka menggunakan siwak inda kulli salat. Jadi kalau Nabi mengatakan aku akan perintahkan mereka, maksudnya perintah merupakan kewajipan, tapi Nabi tak mau perintah. Nampak tak? Ini maksudnya. Nabi SAW mengatakan la amartuhum. La amartuhum. Kalau sekiranya aku tidak takut aku membebankan mereka, la amartuhum, aku akan perintahkan mereka. Kalau aku perintahkan mereka, apa maksudnya? Wajib. Betul ke tidak? Maksudnya siwak itu adalah wajib. Tapi Nabi mengatakan laula ana syuqa ala ummati, yani disebabkan aku tidak mahu membebankan ini umatku, maka aku tidak ini memerintahkan ini mereka. Kalau aku memerintahkan, ia akan menjadi wajib. Maka di sini penulis mengatakan ini adalah dalil kita mengatakan perintah membawa kepada wajib. Ini adalah asal dalam ilmu usul, kita mengatakan al-amru yaqtadil wujub. Maka kita dalam mazhab Syafi'i, kita kena faham ya, pendapat yang dipilih adalah perintah ini membawa kepada kewajipan. Maksudnya bila kita ada perintah, dia membawa kepada kewajipan. Melainkan kalau kita ada dalil yang memalingkannya daripada kewajipan kepada selain kewajipan. Jadi ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Fadalla ala annahu law amara la wajaba walau syaqqa. Kalau sekiranya, maksudnya kalau Nabi perintah, maksudnya dia menjadi wajib. Wali anna sayyida minal Arab. Ini dalam segi bahasa. Asal dalam segi bahasa, perintah ini membawa kewajipan. Apa dalilnya? Ini dalil dalam segi bahasa. Apa dalilnya? Dia mengatakan li anna sayyida minal Arabi, jadi orang Arab ini, kalau dia sayyid, yani dia ada hamba, kalau dia memerintahkan kepada hamba-Nya dengan mengatakan isqini ma'an, berikanlah aku air, falam yasqihi, dan hamba itu tidak memberikannya, istahaqqa dhamma wa taubih, yani hamba itu berhak adzam, yakni maksudnya seperti apa? Cacian ataupun kemarahan daripada hambanya. Jadi maksudnya ada uqubah, ada punishment, walaupun ini dengan kemarahan. Jadi ini dalam segi bahasa, penulis ini mengatakan hatta dalam segi bahasa, asal perintah itu membawa kepada kewajipan. Asal yang diperintah ini membawa kepada kewajipan. Walau lam yaqtadil wujuba lam mastahaqqa dhamma alaih. Kalau sekiranya kita mengatakan dia tidak membawa kepada kewajipan, maka hamba itu tidak akan dicaci ataupun dimarah. Jadi dalam segi bahasa, kewajipan yakni perintah membawa kepada yakni kewajipan. Selepas itu ini penulis ini mengatakan sawaun waradat hadis siratu ibtidaan aw waradat ba'dal hadr. Jadi dia tidak ada perbezaan, sama ada tidak ada pencegahan yang datang sebelumnya ataupun ada pencegahan. Sama ada pencegahan datang sebelumnya ataupun tidak pencegahan. Apa maksudnya? Yani sekarang ini kita misalan, kalau kita mengatakan kepada seseorang, janganlah kamu pergi ke pasar. Pencegahan. Selepas itu kita perintah dia pergi ke pasar. Sekarang pergi pasar. Tapi tadi kita mengatakan jangan pergi ke pasar. Sekarang pergi pasar. Jadi ini adalah misal perintah yang didahului dengan hadar. Perintah yang didahului dengan pencegahan. Sebab kita ada khilaf ini tentang perkara ini. Adakah perintah yang datang selepas pencegahan membawa kepada kewajipan ataupun tidak membawa kepada kewajipan? Jadi asalnya penulis ini mengatakan dia membawa kepada kewajipan. Dia membawa kepada kewajipan. Fa innaha taqtadil wujub. Selepas itu beliau mengatakan wa qala ba'du ashabina idza waradat ba'dal hadri iqtadatil ibahah. Sebahagian dari ashab ini kami mengatakan dia membawa makna mubah. Wa dalilu ala annaha taqtadil wujub anna kulla lafdhin iqtadal ijab idza lam yataqaddamhu hadarun iqtadal ijab. Sebab ini asal bila kita ada fi'il amr, dia membawa kepada kewajipan. Wa in taqaddamahu hadarun
qawlihi aujabtu wa faradtu. Jadi ini kita ada khilaf ya ni. Sebahagian ini ulama mengatakan tidak ada beza. Sama ada satu perintah itu didahului yakni dengan pencegahan ataupun tidak didahului dengan yakni pencegahan. Nanti insya-Allah yang selainnya kita akan membicarakan ini tentang dalil mereka pada kali yang akan datang ini insya-Allah. Boleh insya-Allah. Jadi usul fiqh ni kita baca sikit-sikit dah ya. Tapi boleh faham insya-Allah ya. Sebab saya mengatakan nak kena sabar sikit ya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.